Allahu Akbar, 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 walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi ja'ala hadzal yawma 'iidan lil muslimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, faya ibadallah ittaqullah, usikum wa iyaya bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil aziz, ya ayyuhalladzina amanu ati'u Allah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا. An-Nisa 59. Bermaksud, wahai orang yang beriman, ta'ala kamu kepada Allah dan ta'ala kamu kepada Rasulullah dan kepada ulil amri, yakni orang yang berkuasa daripada kalangan kamu. Kemudian jika kamu berbantah-bantah, yakni berselisihan di dalam sesuatu perkara, maka hendaklah kamu mengembalikan kepada kitab Allah, yakni Al-Quran dan sunnah Rasulnya. Jika kamu benar beriman kepada Allah dan hari akhirat, yang demikian adalah lebih baik bagi kamu dan lebih elok pula kesudahannya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Muslimin yang dirahmati Allah sekalian, pada pagi Syawal ini, marilah bersama-sama kita meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bersungguh-sungguh melaksanakan segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Semoga dengan ketakwaan hasil daripada didikan bulan Ramadan akan menjadikan kita seorang muslim yang istiqamah dalam melaksanakan amal ibadah serta mendapat keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Mimbar pada pagi ini ingin mengambil kesempatan untuk mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri kepada seluruh kaum muslimin dan muslimat sekalian. Alhamdulillah, pada hari yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala telah memberikan limpah kurnia dan kenikmatan kepada kita untuk bersama-sama di dalam rumah Allah ini bagi menyambut Aidilfitri dengan bertakbir, mendirikan solat serta mendengar khutbah. Sesungguhnya Aidilfitri yang kita raikan ini amat bermakna kepada umat Islam kerana sambutan ini merupakan perayaan terbesar bagi umat Islam di seluruh dunia. Perayaan ini bukan sekadar hari yang diwarnai dengan kegembiraan semata-mata, bahkan matlamat perayaan Aidilfitri ialah untuk mengajak umat Islam kembali kepada fitrah, menjadi hamba yang benar-benar taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di samping menzahirkan kegembiraan dan kesyukuran kepadanya, justru sejak terbenamnya matahari semalam, umat Islam dianjurkan menzahirkan kesyukuran dengan bertakbir, bertahmid dan bertasbih sebagai tanda mengagungkan dan membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Hal ini bertepatan dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam suratul Baqarah ayat 185. وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. Bermaksud, dan juga supaya kamu cukupkan bilangan puasa, yakni bulan Ramadan, dan supaya kamu membesarkan Allah kerana mendapat petunjuknya, dan supaya kamu bersyukur. Muslimin yang dirahmati Allah sekalian, sesungguhnya kedatangan bulan Syawal ini bukan bermakna telah terhenti segala amalan soleh yang kita lakukan dalam bulan Ramadan. Sebaliknya, kita hendaklah sentiasa beristiqamah bagi meningkatkan lagi amalan dan ibadah kita dalam bulan Syawal dan bulan-bulan lain selepas ini. Antara amalan yang dianjurkan apabila tiba bulan Syawal ialah kita disunatkan untuk menghias diri dengan memakai pakaian yang terbaik dan menutup aurah. Apabila berjumpa dengan kaum muslim yang lain, kita dianjurkan mengucapkan ucapan taqabbalallahu minna wa minkum, yang bermaksud semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amalan kami dan amalan kamu.
Disunatkan juga untuk kita melalui jalan yang berbeza ketika pergi dan ketika pulang dari masjid, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari yang bermaksud dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu an berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjalan kaki melalui jalan yang berbeza pada hari raya. Antara amalan sunat yang digalakkan dalam bulan Syawal ini juga ialah dianjurkan untuk kita menunaikan puasa sunat 6 hari dalam bulan Syawal. Puasa sunat 6 hari ini akan mendidik diri seseorang agar sentiasa bersederhana dalam menyambut Aidil Fitri. Mereka yang menyempurnakan ibadah puasa ini akan memperoleh ganjaran pahala berpuasa setahun. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim daripada Abu Ayyub radhiyallahu an, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud, barang siapa berpuasa pada bulan Ramadan lalu diiringi niat dengan berpuasa 6 hari dalam bulan Syawal, bererti ia telah berpuasa setahun penuh. Muslimin yang dirahmati Allah sekalian, selain itu, dalam kita menyambut Aidil Fitri ini, agama Islam menganjurkan umatnya agar sentiasa memupuk perasaan kasih sayang antara satu sama lain. Contohnya kepada ibu bapa, kaum keluarga, jiran tetangga, sahabat handai dan masyarakat di sekeliling kita. Raikanlah Aidil Fitri dengan semangat perpaduan dan sentiasa berpegang teguh dengan agama Allah Subhanahu wa taala. Buangkanlah segala sifat yang boleh memecah belakan dan merosakkan perpaduan umat Islam selama ini, seperti hasad dengki, dendam, fitnah dan sebagainya. Ambillah kesempatan pada hari raya, ambillah kesempatan pada hari yang mulia ini dengan memohon kemaafan sesama kita. Demi mengukuhkan kemuafakatan secara bersama, firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ali Imran ayat 103 yang bermaksud, dan berpegang teguhlah kamu sekalian kepada tali Allah, iaitu agama Islam, dan janganlah kamu bercerai-berai, dan kenanglah nikmat Allah kepada kamu ketika kamu bermusuh-musuhan, iaitu semasa jahiliyah dahulu. Lalu Allah menyatukan di antara hati kamu, iaitu sehingga kamu bersatu padu dengan nikmat Islam. Maka menjadilah kamu dengan nikmat Allah itu orang-orang Islam yang bersaudara, dan kamu dahulu telah berada di tepi jurang neraka, iaitu disebabkan kekufuran kamu semasa jahiliyah. Lalu Allah selamatkan kamu dari neraka itu, iaitu disebabkan nikmat Islam juga. Demikianlah Allah menjelaskan kepada kamu ayat-ayat keterangannya, supaya kamu mendapat petunjuk hidayahnya. Muslimin yang dirahmati Allah sekalian, umat Islam juga digesa agar sentiasa mengamalkan sikap berjimat cermat dalam meraihkan Aidil Fitri ini. Berbelanjalah secara berhemah mengikut keperluan, bukan mengikut kemahuan, agar tidak menimbulkan kesan bebanan selepas hari raya nanti. Selain itu, jangan kita lupa kepada mereka yang sedang menghadapi kesempitan dan kesusahan dalam menyambut Aidil Fitri ini. Sebagai umat Islam yang prihatin, kita digalakkan membantu golongan tersebut demi mengusiakan rasa kegembiraan kepada mereka untuk meraihkan Aidil Fitri secara bersama-sama. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud, siapa yang menolong menghilangkan kesusahan orang mukmin, Allah Subhanahu wa taala akan menghilangkan pula kesusahannya pada hari kiamat kelak. Siapa yang membantu memudahkan orang dalam kesulitan, Allah Subhanahu wa taala akan memudahkannya pula di dunia dan di akhirat. Allah Subhanahu wa taala sentiasa menolong hamba-Nya selama hamba itu mahu menolong saudaranya. Muslimin yang dirahmati Allah sekalian, perlu diingat juga dalam menyambut kegembiraan Aidil Fitri ini, janganlah kita lupa bahawa kita masih lagi berdepan dengan ancaman wabak COVID-19 ini. Oleh itu,
kita hendaklah sentiasa mengamalkan pelbagai budaya kebiasaan baharu dalam kehidupan kita bagi membendung penularan wabak ini. Kita hendaklah memelihara diri serta ahli keluarga dengan mengambil semua langkah pencegahan seperti menjaga kebersihan diri di mana jua kita berada. Kesedaran yang mendalam ini perlu ada dalam diri kita pada setiap masa bagi mengelakkan jangkitan wabak ini. Sebagai rumusannya bagi mengakhiri khutbah pada pagi ini, mimbar ingin menyeru jemaah sekalian, marilah kita menyambut perayaan Aidilfitri dengan memperbanyak amalan soleh dalam bulan Syawal bagi mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Di samping sentiasa memelihara diri dan berdoa agar dihindari daripada ancaman wabak COVID-19 ini. Jadikanlah Aidilfitri ini juga sebagai hari yang terbaik untuk kita mengeratkan hubungan silaturahim sesama keluarga, kaum kerabat, jiran tetangga, sahabat andai demi memperkukuh perpaduan dan keharmonian umat Islam di negara kita. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa ayat 36, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa bidzil qurba wal yatama wal masakin wal jari dzil qurba wal jaril junub والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. Bermaksud, dan hendaklah kamu beribadah kepada Allah dan janganlah kamu sekutukan dia dengan sesuatu apa jua, dan hendaklah kamu berbuat baik kepada kedua-dua ibu bapa dan kaum kerabat dan anak-anak yatim dan orang-orang miskin dan jiran tetangga yang dekat dan jiran tetangga yang jauh dan rakan sejawat dan orang musafir yang terlantar dan juga hamba yang kamu miliki. Sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang-orang yang sombong, takbur dan membangga-banggakan diri. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه فيا فوز المستغفرين ويا نجاة التائبين. Allahu Akbar, 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 walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Pada hari yang penuh berkat ini, marilah kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, mensyukuri nikmat iman dan Islam yang dikurniakan kepada kita. Dalam suasana kita menyambut Aidilfitri ini, janganlah lupa kita memperbanyakkan salawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman dalam suratul Ahzab ayat 56, Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Bermaksud, sesungguhnya Allah dan malaikatnya berselawat, yakni memberi segala penghormatan dan kebaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai orang yang beriman, berselawatlah kamu kepadanya serta ucapkanlah salam sejahtera dengan penghormatan yang sepenuhnya. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.
Marilah kita bermohon kepada Allah semoga Allah meridai khalifah-khalifah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Sayyiduna Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, Sayyiduna Umar ibni Al-Khattab radhiyallahu an, Sayyiduna Uthman ibni Affan radhiyallahu an, dan Sayyiduna Ali ibni Abi Talib radhiyallahu an, dan juga sahabat-sahabat baginda yang sama-sama berjuang menegakkan agama Allah yang maha suci ini radhiyallahu anhum. Kepada bapa saudara junjungan kita Sayyiduna Hamzah dan Sayyiduna Abbas radhiyallahu anhuma, cucunda baginda Sayyiduna Hasan dan Sayyiduna Husain radhiyallahu anhuma, putri-putri baginda Sayyidatuna Fatimah Zahra dan lain-lainnya radhiyallahu anhun, isteri-isteri baginda Sayyidatuna Khadijah, Sayyidatuna Aisyah dan lain-lainnya radhiyallahu anhun. Seterusnya kepada sekalian keluarga, sahabat-sahabat, pengikut-pengikut sahabat radhiyallahu anhum dan yang menuruti mereka itu dari semasa ke semasa hingga hari kiamat. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah, ampunkanlah sekalian kaum muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat, sama ada yang masih hidup ataupun yang telah meninggal dunia. Ya Allah, pelihara, lindungi, jauhi dan selamatkanlah apalah kiranya diri kami, keluarga kami, zuriat keturunan kami dan umat Islam keseluruhannya daripada apa jua mara bahaya, kesusahan, keburukan, bala dan bencana, wabak dan penyakit. Ya Allah, kurniakan juga kemuliaan dan kesejahteraan kepada mereka yang berjihad dan menegakkan dan menafkahkan hartanya ke jalan-Mu, seperti pembayar-pembayar zakat, pewakaf-pewakaf dan seumpamanya. Ya Allah, peliharakanlah akidah kami yang berlandaskan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, aliran Al-Asy'ariyah dan Al-Maturidiyah. Ya Allah, kurniakanlah taufik dan hidayah, kekuatan, kesejahteraan dan pertolongan kepada ketua-ketua negara Islam dan raja-rajanya, khususnya kepada Abdakal Haris al-Syari'atik, Al-Sultan Ibrahim ibni Almarhum Sultan Iskandar, Sultan yang dipertuan bagi negeri dan jajahan Ta'alu Johor Darul Ta'zim. Kepada Raja Zahir Sufia binti Almarhum Sultan Idris Shah, Permaisuri Johor Tunku Ismail ibni Sultan Ibrahim Tunku Mahkota Johor, dan Cik Puan Khalid dan Cik Puan Besar Khalidah binti Bustamam, paduka putera-putera dan putrinya, kerabat-kerabat dan rakyat sekalian. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wa khudulil kafarata wa mubtadi'is sayyiati wal musyrikin wa kullaman huwa aduwwul lid-din. Allahumma ya muhawwilal ahwal ya karimu ya muta'al bijudika wa karamik hawil ahwalana ila ahsanil hal wa anta ala kulli syai'in qadir ya hayyu ya qayyum ya dzal jalali wal ikram. اللهم أدخلنا وذرياتنا وأصولنا وفروعنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ووفقنا الله وإياكم بفعل حميد وأعاد علينا وعليكم من بركات العيد السعيد وأدخلنا وإياكم الجنة مع الفائزين. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين.